Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma harusna bi aynika allati la tanamu wa kfina bi kanafika alladhi la yuramu warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una. Umul kitab Al-Fatihah. Ke surat 13, 14 daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah ni jangan tak baca. Kalau bismillah ni banyak kelebihan. Kalau tuan-tuan nak mudah urusan dunia akhirat dan nak senang bangun malam, nak senang bangun sembahyang tahajud, nak senang bangun sembahyang subuh, Bismillahirrahmanirrahim tu baca 21 kali, jangan tinggal setiap malam sebelum tidur. Kalau bismillah ni banyak kelebihan. Tu orang dulu baca bismillah boleh jalan atas air. Ya. Siapa tak dimulai dengan bismillah, contoh minum ke makan ke, dalam perjalanan ke, tak kira lah urusan apa sekalipun, dia didamping, dia didahulukan oleh syaitan laknatullah. Syaitan ni banyak. Pada bulan Ramadan dia kena ikat, dia masuk dalam laut, dia enjoy dapat duit KWSP, dia enjoy dalam laut, tuan-tuan. Sekarang lepas dah, ya, masa tu dia kena ikat, sekarang dah lepas dah. Sekarang dah lepas, dia duduk dekat pekan, dia duduk dekat ceruk-ceruk tepi-tepi bukit, dia duduk dekat kelab-kelab malam, dia tinggal dan dia berhibur di padang-padang bola, dia berhibur di mall-mall, dia berhibur di tempat-tempat maksiat. Syaitan ni banyak, berbeza iblis. Iblis laknatullah ni dia seekor ya. Dia ada seekor, dia tak banyak. Janganlah kata iblis ni ada banyak. Dekat Ceras ada seekor, Putrajaya ada seekor, dekat Perak ada seekor, ya, Batang Kali ada seekor, ya. Iblis seekor tak banyak. Kenapa? Iblis kepala dia. Tuan-tuan, sebab itu manusia dia lalai dengan dunia. Dia sampai tak dapat datang rumah Allah sebab Iblis dia bagi tahu dengan kuncu dia, syaitan-syaitan ni, dia setiap hari ni, Iblis ni dia akan panggil semua kuncu-kuncunya berhimpun di satu pejabat namanya Parlimen Syaitan. Tuan ingat syaitan tak ada parlimen? Ada parlimen, ya. Dia ada kursi-kursi dia, dia ada don-don dia. Dan dia perintahkan, engkau pergi ke negeri ni, engkau pergi ke rumah ni, engkau pergi ke pejabat ni, pergi pagi, nanti petang kau balik. Kerja dia apa? Kerjanya menyesatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia di rumah, dia tunggu depan pintu, dia akan tunggu tuan rumah tu masuk. Dia akan sesatkan, dia akan goda tuan-tuan rumah, ahli keluarga, suami isteri, adik-beradik, mak ayah, atuk cucu, supaya mereka bergaduh sampai cerai-berai. Itulah kerja syaitan. Dan sama juga di taman-taman, di rumah flat, di kondo-kondo, di apartmen, di hotel-hotel, syaitan ni ditunggu juga. Dia akan sesatkan kita bila orang azan, dia tak bagi kita datang masjid. Sebab itu ulama bagi tahu, hamba Allah yang cintakan Allah, yang sebenar-benar beriman kepada Allah, yang mereka rajin sembahyang berjemaah 5 waktu. Tak semestinya ustaz pun tak termasuk hamba yang beriman. Jangan tuan-tuan kata penceramah pun orang beriman, ustaz pun orang beriman. La. Kadang ada setengah ustaz, dia boleh datang surau, dia boleh datang masjid, sembahyang jemaah, masa dia ceramah. Lepas ceramah dia tak patang, tuan-tuan. Sama juga AJK surau, AJK masjid, kadang dia datang, kadang bila ada hari-hari yang tertentu, menyambut Maulidur Rasul, menyambut nisfu Sya'ban, malam Jumaat, ya, dia dapat datang. Tapi hari lain dia tak dapat datang, tuan-tuan. Ya, sebab itu hamba yang beriman tu, ulama bagi tahu, nak tengok umat Islam tu ramai pada hari raya Aidilfitri dan hari raya Adil Adha. Umat Islam ramai. Dan nak tengok umat Nabi Muhammad yang beriman, dia takutkan Allah, dia beriman kepada Allah, ati'u Allah wa ati'ur Rasul.
dan dicintakan Nabi, disayangkan Nabi, dia akan datang ke rumah Allah, meraihkan, mengimarahkan rumah Allah. Kita buka satu kisah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda ni manusia yang luar biasa. Baginda ni manusia yang luar biasa, tubuhnya wangi, tubuhnya harum, dan buat perkara-perkara yang baik. Dan dia di antara manusia yang tembus langit. Itu pun nak tembus langit pun, baginda bagi salam dulu dengan penjaga langit yang pertama. Baru dijawab oleh penjaga langit yang pertama. Dan lepas dijawab penjaga langit yang pertama, iaitu malaikat Allah, apa jawabnya? Waalaikumsalam. Dia tanya dengan malaikat Jibril, siapakah hamba Allah yang kau bawa naik nak tembus langit ni? Itu malaikat Jibril jawab, ia adalah kekasih Allah, utusan Allah. Allah menjemput ia bertemu dengan Allah, iaitu namanya Muhammadur Rasulullah. Itu yang pada zaman Nabi tengah buat tazkirah dengan sahabat. Apa kata Nabi? Wahai kalian, wahai sahabat, apa kata Nabi? Nanti di padang mahsyar ada umatku yang sangat mulia di sisi Allah. Mulia sangat di sisi Allah. Tetapi dia tak berada pada zaman aku. Dia tak duduk pada zaman aku. Dia tak makan dengan aku. Dia tak tengok lagi wajah aku. Dia tak ikut aku berjuang. Bukan macam kalian boleh makan dengan aku, boleh ikut aku pergi berjuang, boleh dengar aku mengajar tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak berada pada zaman aku. Dia lahir pada ketika aku tak ada. Itu yang sahabat tanya dengan Nabi, siapakah mereka ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Dia adalah umatku. Dia lahir pada ketika aku tak ada. Dia tak pernah jumpa aku, tak pernah lihat aku, tak pernah dengar suara aku, tak pernah bertembung dengan aku, tak pernah duduk dalam majlis aku. Tetapi dia ikut syariat aku, dia ikut sunnahku, dia rindukan aku. Itulah umatku. Apa kata baginda lagi? Aku rindu dengan mereka. Tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan sayang dengan Nabi. Sebab itu di padang mahsyar, Nabi tak berjumpa umatnya yang tak ikut syariat Nabi, yang tak ikut perjuangan Nabi, yang tak ikut sunnah Nabi. Nabi tak mau jumpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Tuan-tuan kena ingat, bila kita ikut perjuangan Nabi, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok Nabi Nuh alaihi salam, isterinya yang tidur dengannya, isterinya yang makan dengannya, mau tak ikut perjuangan Nabi Nuh. Nabi Yahya, perempuan yang cantik pada zaman Nabi Yahya, orang bangsawan, suka dengan Nabi Yahya. Tapi Nabi Yahya tak suka dengan perempuan itu. Nabi Yahya ditangkap, Nabi Yahya disembelih. Nabi Yahya disembelih. Nabi Zakaria dikejar dan ditangkap. Nabi Zakaria menyorok dalam pokok. Maka datanglah Iblis laknatullah. Apa kata Iblis? Kalau kamu nak tengok, nak lihat, nak jumpa, nak tangkap Nabi Zakaria ada dalam pokok. Ni jahatnya Iblis. Datang orang kafir, dia belahnya pokok tu dengan gergaji, terkena kepala Nabi Zakaria. Nabi Zakaria cakap apa? Aduh. Datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Nabi Allah Zakaria, Allah berpesan kepada aku, jangan kamu sekali-kali mengatakan aduh. Jika sekali lagi engkau mengatakan aduh, engkau akan diangkat martabat kenabian kamu. Nampak tuan-tuan? Lepas itu kita bila buat kerja Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut hukum Allah, jangan sekali-kali kita nak mengeluh. Jangan sekali-kali kita nak mengeluh. Sama juga dalam rumah, perangai bini yang kadang kurang hajar, perangai bini yang kadang tidak beradab dengan suami, perangai anak yang tidak beradab dengan mak dan ayah. Jangan sekali-kali kita mengeluh. Taklah kita mengadu kepada Allah. Betul, ulama bagi tahu dengan kita perbanyak baca Al-Quran, bercakap-cakap dengan Allah. Allah akan bagi jawapan dalam kitab suci Al-Quran. Sama juga doa, ud'uni astajib lakum. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum, minta kepada aku. Siapa berdoa kepada Allah, Allah akan dengar permintaannya. Tuan-tuan, rajin berdoa, jangan malas berdoa. Kadang semayang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kerana doa Allahu Akbar, ringkas sangat. Padahal kita ada masa 12 jam cari dunia. Kenapa kita tak ada masa nak mengadu-ngadu, nak bercakap-cakap, nak menyebut nama Allah? Naklah kita sama-sama muhasabah diri, tuan-tuan. Nanti dalam syurga Allah tak menuntut ilmu macam ni.
Dalam syurga Allah kita tidak bersusah payah nak bangun malam. Tuan-tuan cuba muhasabah, bulan Ramadan kita boleh semayang 23 rakaat setiap malam. Bulan Ramadan penuh surau masjid, orang ramai berbondong-bondong nak merebut kelebihan sembahyang sunat tarawih. Tetapi lepas masuk, habis Ramadan masuk bulan Syawal, dia orang tak datang lagi. Mereka lalai balik dengan dunia. Lepas tu ulama bagi tahu apa? Kamu mengaku kamu itu hamba Allah. Adakah kamu itu layak digelar hamba Allah? Kamu tak layak digelar hamba Allah kalau kamu hamba dunia. Kamu tak layak digelar hamba Allah kalau kamu hamba syaitan. Kalau kamu tak layak digelar hamba Allah kalau kamu hamba manusia. Kamu tak layak digelar hamba Allah kalau kamu hamba hawa nafsu. Ni ulama tasawuf bagi tahu. Sebab itu penduduk syurga ni tak ramai, tuan-tuan. Tak ramai penduduk syurga. Tuan tengok senang nak masuk syurga. Kita dekat dunia, tuan-tuan nak masuk jadi pegawai JPJ, tuan-tuan kena temu duga, kena ada sijil. Nak jadi pegawai polis, kena temu duga, kena masuk kursus, kena hantar di Sarawak, kena interview, kena ada latihan. Sama juga nak jadi askar, nak jadi komando, kena makan macam-macam. Nak jadi pegawai bank, pegawai apa sekalipun, kena interview, kena periksa. Macam mana tentang syurga Allah? Kita nak masuk yang senang, nak masuk dalam syurga Allah, tuan-tuan. Itu sahabat Nabi, malam-malam dia menangis takutkan Allah. Kita tak ada. Sibuk dengan dunia kita, kita rasa kita tak mati, tuan-tuan. Kita rasa kita tak mati. Ingatlah penghujung hidup kita adalah mati. Ulama bagi tahu umur kamu kalau 50 tahun, kamu naik 51 tahun, itu tanda kematian kamu makin hampir untuk bertemu dengan Allah, untuk kamu diperam dan disimpan di dalam tanah. Pada hari itu, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Sebab itu ulama bagi tahu, orang yang mati accident, mati di hospital operation, mati dalam keadaan beranak, mati dalam keadaan kemalangan, mati dalam kebakaran, dan mati di dalam lemas di dalam laut dan di dalam sungai. Apa kata ulama dalam kitab jenazah? Mereka sebenarnya mereka tak tahu yang mereka itu mati. Mereka ingat, mereka mimpi, mereka duduk dalam hospital, dia di operation. Dan dia dalam masa operation dia mati. Orang hantar balik rumah dengan ambulans, orang mandikan dia, orang kapankan dia, orang semayang jenazah, orang hantar dekat kubur. Dia tak tahu lagi dia mati. Kita semua macam tu. Bila kita sudah dimasuk dalam liang lahat, apa kata ulama? Allah masukkan roh kita ke dalam jasad. Allah masukkan roh kita ke dalam jasad, barulah kita tuhumbang hambing, kita memegang kain kapan, kita memegang atas adalah tanah, dan kita memegang kiri dan kanan adalah tanah, barulah kita beritahu, rupanya aku dah mati. Semualah manusia, semuanya macam itu, tuan-tuan. Ingatlah, sama-sama kita muhasabah diri. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, takutkan Allah. Takutkan Allah dan beriman sebagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan, kita akan baca kitab. Mudah-mudahan pengajian malam ni akan jadi buah. Ilmu itu akan jadi buah dan berbunga dan akan berbuah untuk kita beramal soleh, untuk kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi aku masa dalam beberapa saat, aku nak masukkan internet aku habis. Aku bukan main TikTok, tuan-tuan jangan salah faham. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah baca Fatihah belum? Belum kan? Dah. Fatihah ni pun jangan tak baca. Fatihah ni dia dua nama Fatihah. Pertama, Fatihah itu dia dinama Ibu Al-Quran. Kedua, Fatihah itu dia dinama ayat ruqyah. Tuan-tuan kalau sakit baca Fatihah, ubat sendiri. Tak payah jumpa ustaz. Ubat sendiri. Yang terbaik diri sendiri yang ubat. Sama juga ahli keluarga. Kalau sakit, tuan-tuan buat sendiri. Tuan-tuan. Sebab itu zaman dulu mana ada hospital. Zaman dulu tak banyak hospital. Bukan kita tak mahu pergi hospital, tuan-tuan. Ya, kita usaha ikhtiar dengan secara ayat Quran. Dengan secara dunia pun usaha, dengan secara akhirat pun usaha. Tu dalam Al-Quran, tu doa apa kata Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Bismillahirrahmanirrahim. Perbuat taat olehmu akan suamimu. Perbuat taat. Isteri ni, kalau dia taatkan suaminya, nak masuk syurga mana, nak masuk pilih syurga mana, tuan-tuan. Isteri, sebab itu wanita ni, dia senang masuk syurga, senang masuk neraka. Orang perempuan. Orang lelaki, senang masuk neraka, susah masuk syurga. Orang lelaki. Tak kira lah kau AJK surah sekalipun. Tengok senang masuk syurga. Tuan-tuan. Susah lah masuk syurga. Ujian dia banyak. Kita kena ada periksa. Kita yang ulama-ulama terdahulu, dia banyak wirid. Lepas semayang maghrib, lepas semayang subuh, tak baca, tak ada balik terus. Ya, dia sibuk dengan akhirat, kumpul amal soleh agar dia nak mati dalam beriman. Wirid-wirid husnul khatimah. Banyaklah baca. Tuan-tuan nak mengelakkan daripada daripada bisa-bisa binatang lepas maghrib, lepas subuh, jangan tak baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Nak selamat daripada balak dan wabak, nak selamat daripada kena sihir, nak selamat daripada kena pecah rumah, baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Banyak dalam Al-Quran Allah beritahu. Nak kuat, ubat kuat, ada dalam surah Al-Kahfi, ya. Banyak semua ada, tuan-tuan. Nak bini dengar cakap suami, dalam rumah rajin baca Quran, gitu kan. Tak ada suami dengar cakap bini, bini tak mau dengar cakap suami, gitu kan. Pasal tu belajar orang perempuan tak datang, sebab tuan-tuan tak cakap dengan bini tuan-tuan. Pergi jamuan hari raya, bawa. Bro, bawa kan. Apa punya jantan. Jamuan hari raya tuan-tuan bawa untuk ilmu, tuan-tuan tak bawa, tuan-tuan akan ditanya oleh Allah di padang mahsyar, ku anfusakum wa ahlikum nara. Tuan-tuan, ya, akan ditanya tak lepas. Sebab tu di padang mahsyar ni manusia berdiri 50,000 tahun. Bila dia berdiri 50,000 tahun, Allah akan masukkan memori-memori umur 15 tahun sampai dia mati, masuk dalam kepala, supaya dia ingat apa yang dia buat. Itu yang Allah tanya dalam hadis kursi, aku nak tanya dengan kau, adakah malaikat aku benda yang kau tak buat dia tulis, benda yang kau buat dia tak tulis. Allah tanya satu persatu. Sebab itu di padang mahsyar, siapa dekat dunia rajin istighfar minta ampun kepada Allah, Allah tutup aib dia. Contoh masa dia hidup kat dunia dulu, kaki zina. Hidup dekat dunia dulu, kaki judi. Hidup dekat dunia dulu, buat benda haram, banyak buat benda haram. Tetapi apabila dia dapat hidayah, dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sebenar-benar minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha, maka Allah padam kesalahan dia. Kita minta ampunlah dengan Allah, tuan-tuan. Lagi satu tentang dunia. Siapa nak dunia tunduk dengan tuan-tuan? Lepas tu ulama-ulama dunia tunduk dengan dia. Tuan-tuan tengok ulama, ada hutang along. Ada ulama hutang along, bro. Mana ada ulama hutang bank buat loan? Tak ada, tuan-tuan. Tengok ulama kereta power-power, dia tak ada hutang pun. Allah hantar kenderaan yang baik-baik di rumah dia, di madrasah dia. Dia tak ada pergi bank, pergi hegi-hegi nak hutang bank. Tak ada, tuan-tuan. Hutang kereta. Sebab apa? Dia menundukkan dunia. Ada amalan Nabi ajar dah. Sebelum subuh baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dunia tunduk. Inilah amalan ulama-ulama, tuan-tuan. Kita tak ada, bangun lambat, datang masjid terhegi-hegi, tuan-tuan, ya. Cari dunia daripada pagi balik malam, daripada pagi balik malam, tak cukup duit. Bini kerja, suami kerja, anak kerja, atuk kerja, nenek kerja. Atuk punya security, nenek basuh pinggan, cucu fuk panda. Tapi duit tak ada. Kenapa? Dengan Tuhan tak jaga. Dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau aku sembah, kepada engkau aku minta pertolongan. Aku tak sembah dunia, aku tak sembah manusia.
Aku tak sembah hawa nafsu, aku tak sembah syaitan. Engkau saja Tuhan aku, engkau saja yang aku sembah, dan engkau saja aku minta pertolongan. Dalam surah Al-Fatihah ada dah, tuan-tuan. Betul, orang yang sembahyang ni hidupnya selamat. Orang yang tak sembahyang hidup tak selamat. Betul, ulama bagi tahu kalau ada orang ni hidup ni tak sembahyang, salah satu meringankan sembahyang, dia kategori orang yang fasik. Orang yang fasik ni nanti bila datangnya Dajjal, nanti dia akan jadi pengikut-pengikut Dajjal. Tuan-tuan, yang main dengan Dajjal, tuan-tuan, ya. Dia datang sini kering air ni. Dia datang sini pokok semua mati. Dia datang sini orang kubur semua hidup. Kubur batu muda semua hidup. Itu ilmu Dajjal. Ilmu sihir, tuan-tuan. Ilmu dia power. Tapi yang bangun siapa? Syaitan. Syaitan menyerupai manusia, menyerupai atuk kita, menyerupai mak ayah kita. Betul, syaitan ilmunya power, jin-jin kafir ni ilmunya power. Jin-jin kafir ni dia suka duduk kat mana? Syaitan suka duduk kat mana? Kalau dalam rumah dia suka duduk bilik-bilik yang kosong, bilik-bilik store. Dia suka duduk di rumah di penjuru-penjuru, di bawah tangga, di tiang-tiang. Bukan tuan-tuan duduk sandar tiang tu syaitan, jangan salah faham. Ni syaitan. Tu kerja dia duduk kat penjuru-penjuru. Minta maaf lah orang duduk kat penjuru-penjuru, tuan-tuan. Itu kerja syaitan. Kita tak nampak. Kita tak nampak, tuan-tuan. Kita nampak syaitan bila? Bila roh sampai sini, ya. Roh sampai sini, ya. Allah buka hijab. Hijab mata ni Allah buka akhirat. Allah tak nampak. Kita tak nampak dunia. Pendengaran ni Allah tutup pendengaran dunia, Allah buka pendengaran akhirat. Dia dengar dah tentang siksa kubur. Dia dengar dah tentang suara-suara malaikat munkar nakir. Dia dengar dah suara ula sujaul akra. Kalau dia orang ahli maksiat. Kalau dia ahli syurga, dia dengar panggilan-panggilan suara-suara bidadari. Dia dengar suara-suara malaikat Allah di dalam syurga Allah. Dia dengar suara-suara burung-burung di dalam syurga Allah. Kalau dia penduduk syurga. Lepas tu nak jadi penduduk syurga, kena jadi orang soleh. Tahu orang soleh? Orang soleh ni orang baik. Dengan bini kena baik, dengan anak kena baik, dengan orang siapa kena baik, dengan binatang kena baik. Masuk bilik air, tiba-tiba tengah nak mandi, tiba ada semut terkapai-kapai hati air. Ambil semut, letak kat tingkap, bagi dia selamat, bagi dia berjalan. Kalau tuan-tuan pancut lagi semut tu terus masuk dalam longkang, na'udzubillahi min zalik. Sebab kita selamatkan seekor semut, kita boleh masuk dalam syurga Allah. Tuan-tuan, ingat, nak jadi orang baik bukan senang, susah. Tuan-tuan, kamu juga masuk dalam zaman surau masjid, nampak kotor, sebelum berak basuh dulu, atau lepas berak basuh dulu. Jangan nak harapkan tausiah, tuan-tuan. Bukan senang. Bermulanya kebersihan itu, bermulanya iman itu daripada tempat najis. At-tuhuru miftahus solah, kesucian itu kunci bagi semayang. Ingatlah, tuan-tuan. Itu 4 manusia, 4 golongan. Yang masuk dalam kubur, ada selamat, dia selamat. Ada selamat, dia tak selamat. Ada dia tak selamat, dia tak selamat. Ada dia selamat, dia ada tak selamat, ada dia selamat. Pertama yang selamat dalam kubur, masa hidup dekat dunia, dia orang baik, dia orang soleh. Dengan mak tak kurang hajar, dengan bapa tak kurang hajar, tak biadab dengan mak dan ayah. Itu anak yang beradab dengan mak dan ayah ni, dia tak isap rokok depan mak dan ayah. Ni anak yang beradab, ni anak akhlak yang mulia. Kalau anak isap rokok depan mak dan ayah, ni anak kurang hajar. Kenapa depan tok guru kau tak isap rokok? Kenapa depan wakil rakyat kau tak isap rokok? Kenapa depan mak ayah kau isap rokok? Ingat, mak kamu itu adalah wali Allah. Nabi cakap dah, masa aku ada, doa aku tak ada hijab. Nanti bila aku tak ada, doa yang tidak ada hijab, ibu-ibu kalian. Itu adalah hadis sebut umuka abuka. Ingat tak? Jaga adab dengan mak. Mak ni dia tak cakap, dia sakit hati, dia diam ya, tuan-tuan. Tuan-tuan tak balik kampung, mak tu sakit hati, dia tak cakap pun, tuan-tuan. Tuan-tuan tak bagi mak duit belanja, mak tak cakap, dia diam Mak ni dia tak tunjuk yang dia susah. Bapak pun sama, dia tak tunjuk yang dia susah, tuan-tuan. Hati-hati dengan bapa, hati-hati dengan mak. Dalam hadis sebut, kalau anak ni derhaka dengan mak dan ayah, anak ni tak cium bau syurga. Tak cium tu 500 tahun.
dalam kitab sebut anak murid kalau derhaka dengan tok guru, dia hidup tak berkat. Tak ada dalam hadis dia tak masuk syurga. Betul, hati-hati dengan mak, hati-hati dengan bapa. Sebab itu suruh anak ni belajar, tuntut ilmu. Talibul ilmi talibur rahmah. Penuntut ilmu adalah penuntut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka senang nak jadi anak yang soleh. Tuan-tuan, kalau tidak, kenapa dalam hadis sebut bila meninggalnya anak Adam, salah satunya yang boleh tolong orang dalam kubur, waladun solehun, anak yang soleh. Anak yang soleh, tuan-tuan, jangan main. Anak ni penting. Sebab itu jangan takut nak tambah anak. Jangan takut kalau anak banyak. Siapa takut tambah anak, takut anak banyak, sempit rezeki, susah nak beli susu, tak ada duit nak sekolahkan anak, syirik. Ya. Tuan-tuan, hati-hati ya, tuan-tuan, jangan main. Ya. Yang selamat dalam kubur yang pertama masa hidup dekat dunia, dia soleh, dia baik, suka berzikir, suka puasa, tapi jaga lidah, tak mengumpat orang, tak maki orang. Dia hidup sempat bertaubat kepada Allah. Dalam kubur selamat. Selamat dalam kubur. Kata malaikat Allah, wahai pemuda yang soleh, wahai wanita yang soleh, tidurlah kamu seperti pengantin-pengantin baru, seperti pemuda ashabul kahfi. Tidur. Rehat dalam kubur. Dan di padang mahsyar pun orang ni selamat. Yang kedua, dia masa hidup tak semayang. Masa hidup duk tonggak arak. Masa hidup bulan Ramadan pun minum arak. Masa hidup bulan Ramadan pun berzina. Masa bulan Ramadan pun tak puasa, tak semayang, derhaka dengan mak, duk pukul bini, duk derhaka dengan suami, dengan jiran bergaduh, tak bayar zakat, musuh dengan ulama. Tapi masa dia mati, dia selamat dalam kubur. Selamat dalam kubur. Dan siapa dia? Orang yang meninggal siang atau malam hari Jumaat. Hadis sahih. Termintalah mati hari Jumaat. Minta Jumaat ni mati, habislah bro. Kubur yang main 3 kaki, 7 kaki. Tapi kalau orang soleh, kuburnya sejauh mana mata memandang. Orang soleh, kubur tu tempat simpan jasad ya. Sebab di antara bangkai yang paling busuk adalah bangkai manusia. Itu yang paling busuk. Manusia dengan babi lebih busuk lagi bangkai manusia. Manusia dan lembu lebih busuk lagi bangkai manusia. Ingat, sebab tu disuruh ulama suruh 7 kaki dalamnya. Dia dalam kubur dia selamat. Selamat kubur. Tapi negeri akhirat tak selamat. Kalau dia tak semayang, akan dihuban di dalam neraka sakar. Lam nakum itu ma salakakum fi sakar lam nakum minal musallin. Kalau tak semayang, kalau meringankan semayang, akan dimasuk dalam neraka sakar. Tak puasa, dalam neraka jahanam. Ya, ingat. Sebab itu jaga, hati-hati buat tentang hukum Allah. Hamba juga orang perempuan, sekali wanita, isteri yang sudah bernikah, dia minta talak sekali dengan suami, sekali abang, ayang minta cerai. Sekali minta cerai, 500 tahun tak cium bau syurga. 2 kali minta cerai, 1000 tahun. 3 kali minta cerai, 1500 tahun tak cium bau syurga. Ya. Isteri yang derhaka. Itu dalam syurga tak ramai wanita. Dalam syurga sikit wanita. Dalam syurga pun penduduk pun tak ramai. Tapi kadang wanita bila kita cerita, dia kata ni sikit-sikit wanita, ni sikit wanita masuk neraka, sikit perempuan masuk neraka. Bukan aku cakap, Nabi cakap. Orang perempuan macam tu suka melawan. Yang mana perempuan suka lawan? Yang tak nak ikut suami pergi masjid tu, ajak dah tuan-tuan, ajak dah. Kan? Betul? Betul tak? Takut nak cakap betul pun takut bini tengok live. Dengan bini tak ada takut syirik. Nabi suruh hormat bini, sama juga bini. Nabi suruh bini hormat suami. Nabi tak suruh isteri takut suami. Bila dia takut suami, hukumnya syirik. Sama juga kita tak boleh takut orang besar.
Ulama suruh hormat aja, jangan takut. Bila kamu takut jatuh syirik, sama juga dengan jin, dengan jambalang, dengan hantu raya. Dah ingat. Ya. Syirik ada 3. Syirik jadi, syirik khafi, syirik af'al khafi. Ya tu. Ya. Tu makanan ada 2, makanan jasmiyah, makanan jasmani dan makanan rohani. Makanan dua-dua kena bagi makan. Kalau salah satu tak bagi makan, hidup takkan tenang. Tuan-tuan, jasmani, air, suekor, roti canai, mi goding, nasi kandak, ya, persembah, tu jasmani. Rohani, zikrullah, tasbih, selawat, Quran, sembahyang malam, iktikaf di rumah Allah, itu makanan rohani. Dengar tuan-tuan, rohani kena dia bagi makan. Kalau rohani tak bagi makan, hidup tak tenteram. Tuan-tuan, yang ketiga, dia masa hidup tak semayang, tak puasa, berahli zina, keasukan ambil nombor ekor, duk maki orang dekat media sosial, dekat TikTok, ya. Suka buat konten-konten yang haram, ya. Mati belum sempat bertaubat kepada Allah, dalam kubur tak selamat, di padang mahsyar tak selamat. Satu lagi, hamba Allah masa dia hidup, dia melanggar juga perintah Allah, tak semayang, tak puasa, zalim dengan anak isteri, zalim dengan jiran, mati belum sempat bertaubat, tak selamat dalam kubur. Tapi di padang mahsyar selamat, sebab Nabi dah beritahu ada 7 golongan ke 9 golongan di padang mahsyar masuk syurga Allah. Ya. Kita tengok kitab balik tuan-tuan, ya. Berbuat taat olehmu akan suamimu, yakni ikut olehmu akan janji suamimu. Ikut janji suami, berjanji dengan suami. Sama kata tak boleh, tak boleh. Isteri yang baik ni, isteri yang solehah ni, siapa lah sekalipun, walaupun mak dia sendiri nak datang rumah pun, dia kena bagi tahu, minta izin dengan suami. Ini isteri yang solehah. Bang, tadi mak telefon, mak nak datang rumah, boleh? Abang kata boleh, datang lah. Ni suami yang baik pula. Kalau suami yang tak baik, tak boleh. Datang hari lain, ni malam Jumaat, abang dah janji ada program dengan kau, ya. Itu suami yang kuat nafsu. Lepas tu kat rumah ni jangan sampai orang tak tahu rumah. Ulama kata paling lama 7 hari, yang kedua paling lama 3 hari. Kalau rumah ni tak didatang tetamu, rumah itu tak diangkat doa dia. Tuan-tuan ingat, lagi satu, datang rumah tetamu jangan lama-lama. Nak lama, datanglah rumah Allah, jadilah tetamu Allah, lama di dalam rumah Allah. Ni tak ada. Jadi tetamu Allah sekejap sangat. Duduk je belah, duduk je belah, tak tahan punggung, ada lintah. Lepas tu ulama beritahu, kalau siapa tak tahan duduk lama dalam rumah Allah, dia adalah kawan-kawan syaitan. Ya, syaitan tak suka duduk masjid. Tak ada suka. Dia panas. Dia tak ada dengar kalam Allah. Tuan-tuan. Kita orang kena hysteria tuan-tuan, azan lari. Syaitan lari, tuan-tuan. Kelebihan ya rumah Allah. Tengok duduk rumah Allah tenang. Walaupun tadi kat rumah kena marah kan. Ini rumah Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tenang, duduk dalam rumah Allah. Tenang iktikaf. Kita tak tahu lagi kita boleh duduk dalam rumah Allah, tuan-tuan. Kita tak tahu esok nyawa kita masih ada. Tuan-tuan, malam ni malam yang terakhir kita datang rumah Allah. Kita tak tahu, tuan-tuan.
maka ditanamkan orang akan bapanya. Ni bab tentang si mati, jenazah. Sebab itu nanti bila orang mati, nanti bila kita mati, ni tutup. Satu lagi dalam hukum bab tentang faraid, bab hukum tentang si mati, bila meninggalnya suami. Itu dia tahu ni tuan-tuan. Bila suami itu meninggal dunia, maka isteri itu di dalam kesusahan. Dia menjaga dan mendidik anak yatim. Maka tempat bergantungnya dah tak ada. Suami dah tak ada. Ulama' bagi tahu bab hukum tentang penjagaan adalah ayah kepada suami, ahli keluarga kepada suami, kena menjaga dan menguruskan anak-anak kepada si mati. Ya. Kalau tuan-tuan tidak menguruskan, tidak jaga sampai terabai anak yatim itu dan isterinya, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Ya. Banyak benda ni orang abai kan, tuan-tuan. Ya, hati-hati ya, tuan-tuan. Betul ulama bagi tahu siapa bernikah dengan ibu tunggal hidupnya berkat. Cari ibu tunggal, bro. Ya, tuan-tuan buka sejarah zaman sahabat. Sahabat-sahabat ikut Nabi pergi medan peperangan. Tak semua sahabat balik, mereka gugur di medan peperangan. Maka isteri sahabat yang gugur di medan peperangan, diorang mati syahid, maka isteri sahabat ni, sahabat yang lain ambil dia jadi isteri yang kedua dan isteri yang ketiga. Tuan-tuan, ya, dia tak biarkan wanita-wanita itu di dalam terombang-ambing. Tuan-tuan carilah ibu tunggal kawasan Cerah Perdana Taman Chamberlain ni, tuan-tuan. Ya, bukan tak ada duit ni, AJK semua ada duit. Duit banyak. Ya, handphone mahal-mahal, tuan-tuan. Ya. Mau. Tapi ada yang tak mau. Betul orang lelaki ni kesukaannya wanita. Fitrahnya kesukaannya wanita. Siapalah sekalipun, ya. Wanita kesukaannya fitrahnya barang perhiasan. Tu wanita. Senangnya orang perempuan, bini tuan-tuan, nak suruh dia datang mengaji, nak dengar cakap tuan-tuan. Tuan-tuan beli bang kemas. Tuan-tuan beli apa yang dia suka. Dia suka beg, beli beg. Yang minggu depan abang nak beli abang, abang nak beli ayam beg. Beg yang suka. Ya ke? Ya. Yang nanti petang ikut abang mengaji? Boleh. Macam mana ya? Ni tak ada dengan bini kedekut sangat. Boleh terus motor boleh. Akra Syamura Project Brothers. Boleh. Ya. Tiap minggu combo sini. Bini tinggal kat rumah. Ya. Nak ajak bini tak boleh. Takut kena ceramah. Tu tinggal. Apa kelebihan bini ceramah? Dia mengingatkan hati seseorang. Bila dia ceramah, kita terdetik dalam hati, Allah nak uji aku. Ya. Kita tengok orang dulu. Kenapa orang dulu mak garang? Kenapa orang dulu bapak garang? Bapak garang, mak garang, itulah anak tu cemerlang, anak tu berjaya. Tu orang dulu anak semua berjaya, 17 anak semua kerja baik-baik. 12 anak semua kerja bagus-bagus sebab mak ayahnya garang mendidik anaknya. Itu anak cemerlang, kan? Orang sekarang dengan anak tak berani, kan? Pasal anak orang sekarang, pemuda-pemudi tak ada datang masjid. Sebab kita dengan anak tak tegah. Tak tegah. Ya. Dia tegah dengan anak. Balik kerja, dah sembahyang belum? Belum, sembahyang dulu. Nanti maghrib ada pergi mana? Tak ada pergi mana, pergi masjid. Mayang maghrib ada kuliah duduk, dah habis kuliah baliklah. Itulah, bagi tahu. Tuan-tuan, ya. Dia nak buat tak nak buat bukan kerja kita, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena cakap Baru 8.35. Rasa macam lama kursus haji seminggu kan. Tangan duk pegang lato-lato.
Lato-lato belaga. Memang tuan-tuan, ni benda akhirat. Ya, keluarkan selamba. Ya, duduk dalam masjid macam nak mati, belajar macam nak mati. Pagi sendiri belajar macam nak mati. Apa kata almarhum Tok Guru Datuk Ismail Kamil? Apa kata dia? Kamu datang masjid, kamu belajar sampai mati. Bukan kamu nak belajar, kamu nak datang masjid, dah nak mati baru nak belajar, baru nak datang masjid. Almarhum Tok Guru, almarhum Datuk Ismail Kamil tu macam abang aku ya. Rumah dia dekat madrasah, dia duduk di Rasa. Adik-beradik dia ramai ustaz. Bapaknya Haji Kamus tu. Masa aku kecil dulu, aku selalu tidur rumah dia. Ada seorang lagi adik-beradik almarhum Datuk Ismail Kamus, Ustaz Muhammad, duduk kat rumah terbaring sakit. Namanya Ustaz Muhammad. Baring. Aku datang rumah dia kata apa? Ustaz, teruskan ceramah. Memang buat kerja Nabi orang tak suka. Terus aja, saya nak ikut tak boleh, saya tengok je kat YouTube. Baring, pakai pampers. Tuan-tuan jangan risau, pukul 9 berhenti ya. Aku pun nak balik. Buat pembayaran tu pun sampai pukul 9 je pun. Aku nak balik, lusa nak habis ke Sungai Bakap 2 hari tuan. Maka ditanamkan orang yang akan bapaknya lah ya, bapaknya. Ditanam orang akan bapaknya itu, padahal perempuan itu tiada hadir. Tak hadir. Kadang orang tanya, orang perempuan boleh tak pergi kubur? Orang perempuan dalam haid boleh tak pergi kubur? Dalam haid ni tak silap ada 5 hukum yang dia tak boleh langgar. Pertama, perempuan dalam haid tak boleh baca Quran. Perempuan dalam haid tak boleh bawa Al-Quran. Perempuan dalam haid tak boleh berhenti di dalam masjid. Perempuan dalam haid tak boleh solat. Perempuan dalam haid tak boleh puasa. Perempuan dalam haid boleh pergi kubur, tak masalah ya. Kalau pula perempuan di dalam talak mati pula, tu orang tanya aku baru ni, Ustaz, talak mati ni 3 bulan ke? Tak ada, 4 bulan 10 hari. Ingat, dalam masa 4 bulan 10 hari dia tak boleh berhias. 4 bulan 10 hari tak boleh keluar rumah, dan boleh keluar rumah apabila yang memudarat ke atas dia. 4 bulan 10 hari tak boleh pergi kubur. Nak pergi kubur juga kata ulama, ada hukum mengatakan boleh, syaratnya ada mahram ke atas dia dan tak boleh lama-lama di kubur. Boleh nak pergi kedai boleh. Tu orang yang perempuan yang bekerja macam mana? Berapa ramai perempuan kerja pejabat, suami mati duk kerja pejabat. Kata ulama, apabila tidak ada sesiapa yang menanggung makannya, airnya, berahnya, bil api dan bil airnya, tak ada siapa nak tanggung, maka harus dia bekerja untuk menanggung anak-anaknya, untuk menanggung dirinya. Ini hukum fiqh. Tapi dah ada orang tanggung, tak boleh kerja. 4 bulan 10 hari kena duduk dalam rumah, jangan berhias, jangan pakai wangi-wangi, jangan bercantik-cantik dalam 4 bulan 10 hari. Ingat tuan-tuan okay? Itu hukum fiqh cantik. Fiqh, tauhid, tasawuf, 3 ilmu serangkai, tak boleh dipisahkan. Macam kita 3 penyakit serangkai tak boleh dipisahkan. Bukan 3 ilmu serangkai, 3 penyakit serangkai. Kenapa kita banyak penyakit? Sunnah Nabi banyak tak ikut. Kencing tak ikut sunnah, makan tak ikut sunnah, pergaulan tak ikut sunnah, berjima tak ikut sunnah, banyak tak ikut sunnah tuan-tuan. Itu mudah kena penyakit tuan-tuan. Mulut tak dia selalu bersiwak,
Nabi cakap dah, siapa yang selalu bersugi hadam makanan. Ya. Siapa lepas makan jilat jari, dihindar penyakit. Nampak? Ya. Kita malu nak set jari. Berani kat KFC. Janganlah macam ni. Itu bodoh. Isap ujung doa apa kadang salah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Salah Nabi tak buat. Nabi baca apa? Bismillahi wa ala wa barakatillah. Itu doa makan. Doa yang tidak kena setempatnya yang kita baca salah. Ya. Tapi hukumnya apa? Tak haram, tapi tak kena tempat dia. Ya, tu. Bapak ni pun berat tanggungjawab ni, tuan bapak. Ingat senang bapak. Sebab itu orang perempuan nak bekerja, kalau belum bernikah wajib minta izin pada walinya, bapak Contoh kerja kilang, kerja pejabat, dia belum kerja ni, wajib minta izin dengan bapak Bapak dia kata, boleh kerja Tapi kalau anak ni buat benda haram, sebelum nak kerja bapak beritahu, ingat jangan tak semayang, ingat jangan makan dengan jantan lain, kau ni belum nikah, jangan lepas masa nak meeting tengok, kalau meeting pun tengok meeting macam mana, jangan naik satu kenderaan dengan lelaki yang bukan mahram, kalau ada perempuan lain, ada kawan lain, tak apa. Ini bapak yang tegas dengan agama. Kalau bapak ni diam ya, kerja-kerja lah, jangan lupa nanti bulan-bulan bagi pok 500. Ni jenis bapak yang al-fulusi. Tahu duit, hidupnya duit, rokok, berak, duit, rokok, berak, jalan-jalan. Lepas tu pancing, lepas tu mati. Hidup macam tu lah, tuan. Ya? Kita ni ada perkiraan, tuan. Tuan tengok budak-budak yang belum cukup umur, dia punya buku kosong buku budak-budak ni, tak ada buku. Malaikat tak ada ni, malaikat tak catik, malaikat kiraman katibin. Bila cukup umur datang malaikat Allah. Lepas tu kita ni ada buku catatan. Tak boleh tipu dengan Allah. Start mula je subuh sampai malam ni malaikat tulis semua. Bangun subuh, lepas subuh wirid pendek, lepas tu tengok TikTok kejap, hisap rokok, lepas tu marah bini, minta duit kat bini tak bagi, semua tulis. Kadang minta duit kat bini mu gagap. Duit gaji bini pegang, nak minta duit isi minyak gagap. Nak panggil ayang. Apa suami? Ayang, abang nak duit. Sama lah, nak minta apa sama. Ayang, abang nak malam ni, abang nak makan ubat. Dia ada nak minta pun takut. Yang abang mengingat malam ni abang nak. Boleh ayang, boleh Apa macam ni pagi ni bodoh. Ingat tu, isteri tu suami punya. Dia tolak makan haram. Dia boleh tolak kalau dia sakit Dia tak boleh tolak haram. Dia terima lamaran suami, syurga tempat dia. Tuan-tuan tahu kenapa isteri yang terima lamaran suami nak berjimat, nak bersama adalah syurga tempat dia. Mengelakkan suami itu daripada berzina. Faham? Itu Nabi suruh kita nikah. Kalau nafsu kita kuat, nikah dua. Tapi kadang kuat nafsu, tapi tak berani nikah dua nak. Macam mana? Lepas tu bahaya makan ubat kuat. Bini seorang dah makan ubat kuat. Nafsu macam beruang. Datang suruh macam beruang. Dia tak boleh lama panas. Tu balik cepat Sikit lagi tuan-tuan, belum pukul 9 ni. Sabar, jangan tengok aku tak puas hati. Ni hari raya tak boleh marah. Maksud aku ni 19 Syawal tu 18 Syawal. Tuan. Kenapa tak ramai orang? Sebab diorang beri raya. Kenapa orang Melayu puasa sebulan, raya sebulan? Tu orang Melayu. Nanti kalau puasa setahun lah.
Padahal perempuan itu tiada hadir kepadanya dan tiada melihat ia akan dia. Maka setelah itu menyuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, maka habarkan akan dia bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan bagi bapa engkau. Allah ampunkan dosa bapa dia. Itu anak soleh ni kan berlaku pada zaman Nabi. Yang seorang wanita ni kan wanita solehah, dengan suami tak pernah lawan. Cakap dengan suami tunduk je. Ya bang, abang nak makan. Abang penat. Kita cuma ngadu kat bini. Ya abang penat ya. Mengadu lah. Ya balik ni ngadu. Ya abang sikit perut lah. Tu apa tak makan kat surau ni? Kena marah, nak mengadu kena marah. Nak manja kena marah. Tak buka dalam satu majalah lelaki dan majalah wanita cerita buat tentang rumah tangga. Lelaki apabila berumurnya 40 ke atas, dia memerlukan kasih sayang daripada isterinya. Dia suka manja-manja. Ni suka manja-manja ni. Tapi nak manja tak dapat. Tak cari datang balik datang baring kat pergi bini bagi. Tengok apa akan terjadi malam. Mana? Coy. Ni ada lah tengok cerita tak elok. La yarham wa la yurham. Siapa mengasihani dia, dikasihani dia di dalam rahmat Allah. Isteri baring hati paha suami, ampun dosa. Suami baring hati paha bini, ampun dosa. Nampak? Pegang ampun dosa, pegang ampun dosa, pegang ampun dosa. Allahu akbar. Sikit lagi tuan-tuan. Tambah sikit lagi tuan-tuan yang mulia. Menyuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, maka habarkan dia bahawa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan bagi bapakmu, bapak dia lah. Sebab itu jangan tak baca doa Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ni ada hadis. Anak ni fasik sekalipun, anak ni ahli dosa sekalipun, kalau dia baca doa ni, azab kubur mak ayah dia angkat. Sama juga nanti bila kita mati, kita ni selalu pergi kubur. Tiap Jumaat pergi kubur, tiap Jumaat pergi kubur, tiap Jumaat pergi kubur. Nanti bila kita mati, orang masuk kita dalam keranda, orang letak dalam kubur. Bila sampai dalam kubur, sampai di negeri alam barzah, penduduk kubur sambut kita, ahlan wa sahlan, selamat datang fulan anak si fulan. Aku kenal engkau. Masa engkau hidup, engkau selalu datang ziarah kami. Aku kenal engkau. Engkau anak yang soleh. Kalau kita tak pernah pergi kubur, tak ziarah kubur adik keluarga kita, kawan-kawan kita, bila kita sampai dia tanya, man anta? Siapa awak? Tuan-tuan. Tidak kenapa dalam hadis Nabi beritahu wazuru kubura, selalulah ziarah ke kubur. Tidak kenapa dalam hadis daripada Abu Hurairah, bila sampai di tanah perkuburan disuruh bagi salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Penduduk kubur kena, tuan-tuan. Kita dah main duk selfie-selfie kubur, penduduk kena, kubur kena kan. Mati esok. Selalu selfie ni. Jangan main. Ingat dia tak kena. Di antara pendengaran yang paling kuat adalah pendengaran si mati. Tuan-tuan, si mati paling kuat pendengaran dia. Kita tak dengar, tak usah ngajar mana dengar. Tak dengar. Tak percaya aku tanya, aku ulang balik. Tuan-tuan tak ingat. Tadi nak selamat daripada binatang berbisa, apa bacaan dia? Apa bacaan dia? Apa bacaan dia? Aku baca 5 bulan, apa bacaan dia? Ni tengok belajar kat Jordan ni, hebat. Ni yang sandar-sandar tu Yaman tu, Yaman. Tak ingat. Lepas tu Nabi suruh bersugi. Bersugi ni mencerdikkan akal. Sama kasturi. Tuan-tuan, kasturi ni cerdikkan akal. Kalau tuan-tuan lupa, dia datang balik ni kelebihan kasturi.
Sama ubat mata Ruqyah Zam-Zam yang aku bawa tuan-tuan, suruh tuan-tuan ambil tu. Aku ceramah di Pulau Pinang baru ni. Ada seorang hamba Allah, bini dia nak kena operate mata. Ni ketua se-ikhtiar sebab Nabi cakap dah, air Zam-Zam adalah air syurga Allah. Air Zam-Zam adalah ubat. Surah Al-Fatihah, ibu Al-Quran. Surah Al-Fatihah, ayat Ruqyah. Kami dah baca 1000 kali dalam tu. Dia amalkan 4 botol dalam masa sebulan. Dia jumpa doktor, doktor cakap apa? Ustaz, Alhamdulillah bini saya tak jadi operate mata. Doktor kata dah baik. Nampak? Kita ambil lah orang satu buat mata. Kita ambil. Kita ambil. Tapi dah ambil bayar. Ambil belah kerja lah. Sikit lagi tuan-tuan, ya. Lagi 5 minit. 5 minit. Boleh ke lagi 5 minit? Sebab boleh. Boleh. Sebab boleh pun tak semangat. Ya. Padahal perempuan itu tidak hadir kepadanya, tidak melihat ia akan dia, maka setelah itu menyuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, maka habarkan dia bahawa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan bagi bapaknya itu sebab taatnya bagi suaminya, sebab dia taatkan suami dia. Ini kelebihan wanita solehah. Wanita solehah ni kalau dia taatkan suaminya, mak dia, ayah dia, seandainya mak ayah ni banyak dosa, maka dia ampun dosa mak ayah dia. Ini kelebihan wanita solehah. Adalah hadis, ada dalam kitab. Itu yang berlaku pada zaman Nabi kan, masyhur cerita ni. Seorang lelaki dia pergi berdagang, pergi meniaga lah. Meniaga. Orang dulu mana ada WhatsApp, orang dulu mana ada TikTok, orang dulu mana ada telefon, main surat lah. Surat pun hantar dengan burung merpati. Orang dulu. Tu nak pergi meniaga, nak pergi musafir, dia cakap dengan bininya, ada apa-apa jangan keluar rumah. Abang tak izinkan kau keluar rumah. Ni wanita yang solehah, taat dengan suami. Baik abang, ayang takkan keluar rumah. Ayang tunggu kat rumah sampai abang balik. Bini kita, tuan. Ada sampai Tesco baru WhatsApp. Bang, sampai Tesco ni duit tak cukup. Kat Tesco tadi kat rumah. Saja jalan bang, cuci mata. Suami kecil hati tapi nak marah tak berani. Padahal badan sadu. Main gym. Tuan-tuan ingat malaikat takut badan sadu. Malaikat tak takut tuan-tuan. Malaikat Allah ni dia berbeza dengan jin kafir, berbeza dengan jin Islam, berbeza dengan syaitan. Malaikat Allah ni dia suka bau wangi. Sebab itu dekat rumah kena bakar bukhar, dekat surau kena bakar bukhar. Tuan-tuan, dia suka wangi-wangi. Ni malaikat Allah. Sebab itu rokok ni dia di antara yang malaikat tak suka. Kenapa? Sebab bau dia busuk. Benda yang busuk kesukaan jin, benda yang busuk kesukaan syaitan. Tuan-tuan, tambah pula rokok bau biawak tuan-tuan. Aku kalau orang isap rokok, dia lepas bagi isap rokok dia sembahyang tepi aku, Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam hati aku cakap Allah bau biawak ni. Tuan-tuan kalau lepas isap rokok bersugi lah dulu. Kumur-kumur ke gosok gigi ke. Bukan apa, bila ganggu orang sembahyang maka haram. Ingat tuan-tuan, kadang pakai jubah lah. Pakai sorban, pakai jubah tuan-tuan. Sama juga jenis kuku yang simpan panjang. Ada satu tempat tu aku ceramah, sembahyang sebelah aku pakai jubah, pakai serban tapi simpan kuku panjang. Ni anak jari yang ujung simpan kuku panjang. Buat apa simpan kuku panjang? Apa jawab? Di antara tempat berteduh syaitan yang kuku-kuku yang panjang. Di antara tempat berteduhnya syaitan bulu-bulu kemaluan yang tidak dicukur. Di antara tempat berteduhnya syaitan adalah bulu-bulu ketiak. Di antara tempat berteduhnya syaitan bulu-bulu hidung. Tuan-tuan, ni kuku simpan panjang-panjang buat apa? Kadang-kadang ahli masjid, ahli penuntut ilmu simpan buat apa? Tuan-tuan, bulu kemaluan kadang tak pernah cukur. Nabi cakap dah, ulama cakap dah 40 hari cukurlah bulu kemaluan. Kau tidak dicukur tempat berteduhnya syaitan. Kalau umur macam ni 70 tahun tak cukur, apa jadi? Ada bandar Taman Shemlin, tuan-tuan. Dalam tu syaitan tengah main golf. Tu kena latu-latu, tuan-tuan. Dah kena syaitan ni dia ikut darah.
dia ikut urat, dia ikut kulit. Dia masuk. Entah dia masuk dalam ni. Lepas tu dekat hati hamba Allah yang selalu ingat Allah, dia tak boleh masuk, dia panas. Entah. Dia panas, dia keluar. Entah. Ni jahatnya syaitan. Entah. Lagi 2 minit. Bagi peluang orang datang lambat atau mengaji datang lambat, busuk punya orang. Kalau jamuan hari raya datang cepat, takut habis jamuan hari raya, ya. Marah kat aku. Cik tu ceramah Pulau Pinang, marah kat aku. Orang tak semayang jadi babi. Nabi kata jadi babi, dalam kubur jadi babi yang biar. Habis ceramah aku keluar, pegang, ustaz kenapa kata orang tak semayang jadi babi? Kenapa? Nabi cakap jadi babi lah. Jangan kata babi, khinzir lah ustaz. Khinzir babi sama lah bro. Dalam kitab tak sebut khinzir, dalam kitab sebut balik bayar, tuan. Khinzir cakap arah, tuan. Wallahu alam. Sampai sini. Cukup ah. Ya. Tanda kan. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi tuan-tuan, ya, bulan depan. Kalau panjang umur lah. Ya, kalau WhatsApp Haji Sunaini WhatsApp aku tak datang, aku dah mati lah tuan-tuan, ya. Kalau aku pula WhatsApp tuan-tuan tak balas, tuan-tuan dah mati. Kasut kejang tuan-tuan jangan tak ambil kat luar. Tapi kalau beli kasut kejang, ambil duduk, ya. Dia mencerdikkan akal. Kelebihan kasut kejang. Dalam rumah spray. Ada hamba Allah dekat rumah dia, duit selalu hilang. Duit selalu hilang. Telefon aku kata kita usik ikhtiar. Abang ambil air satu tu yang spray tu, abang masuk kasut kejang. Paruh, abang masukkan garam sikit, baca surah Al-Fatihah 7 kali, abang spray. Tempat mana bilik, tempat mana simpan duit, cubalah kita usik ikhtiar. Alhamdulillah, duit tak hilang. Ini kelebihan kasut kejang. Ada hamba Allah juga di Batang Kali. Kedai aku rasa nama kedai. Dia punya kedai ni, dia punya tukang masak, tengah-tengah masak kena serius, kena ganggu bersilat. Silat. Sampai merebak 2-3 orang. Ya. Kebetulan aku nak makan, dia tanya, Ustaz. Aku tu buat sini, ambil air 1 baldi. Aku ambil kasut kejang 1 botol, aku tuang. Aku ambil limau nipis, sebelah limau nipis, aku potong, aku pokok dalam tu, masuk dalam. Aku percik semua bilik orang ni. Dapur-dapur aku percik. Tadi petang tadi aku singgah, aku tanya, ada lagi tak? Ada meracak? Alhamdulillah Ustaz, dah selamat lah, tak ada meracak. Ini kelebihan kasut kejang, tuan-tuan. Ya, boleh ambil seorang satu. Tapi hati-hati, akhir zaman orang akan meniaga, akan jual macam-macam. Kasut kejang, tapi tak asli. Hati-hati, barang tiruan, tuan-tuan. Ya, kalau kasut kejang senang. Tuan-tuan kalau beli kasut kejang, dia 2 warna je, warna kuning, warna hijau. Dia tak ada warna putih. Warna putih bukan kasut kejang, itu kasuri bunga, kena faham. Warna susu itu kasuri susu. Dia daripada perut kejang betul-betul dia 2 warna je. Warna hitam, warna kuning, tu je. Sebab kami sebelum jual, kami dah buat kajian, kami dah belah kasut kejang. Kami jemur, kami tengok macam dalam hadis, memang dia akan keluar 2 minyak, 1 kuning, 1 hijau, 1 hitam. Bukan hijau, warna hitam. Kasut kejang ni, dia boleh detect dengan 2 cara. Kalau tuan-tuan hidu, tuan-tuan pegang, tuan-tuan suka. Tu tanda jiwa tuan-tuan, roh tuan-tuan kuat. Kalau tuan-tuan pegang, tuan-tuan hidu, tuan-tuan tak suka. Ataupun tuan-tuan batuk, tuan-tuan sendawa, rasa sengal-sengal, rasa tak suka, ada something wrong dalam badan. Itu je kata ulama. Sama dengan anak, tentu tak? Ada kat luar tuan-tuan boleh ambil. Ubat mata rekai Zam-Zam pun ada, minyak abatul sauda pun ada. Tuan-tuan beramal lah. Mudah-mudahan hidup kita berkat, beramalkan dengan sunnah yang Nabi suruh. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.